Telah dikira berbuka puasa bagi puasa yang ketiga ini dengan sekadar berfikir kepada selain Allah Ta'ala. Orang yang puasa ketiga, puasa khususul khusus, fikir lain daripada Allah ya, buka puasa dah. Dikira buka puasa dah. Habislah puasa dia itu. Dan juga hari akhirat. Kalau dia fikir lain daripada Allah dengan hari akhirat, maka dia dah dikira sebagai buka puasa dah pada waktu tersebut. Macam tak puasa. Juga terbatal jika berfikir tentang dunia, melainkan dunia yang membawa kepada kebaikan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Nazahid, para guru, Fadil Ustaz Saleh Zakri, para hadirin ibu ayah, abang, kakak-kakak, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama berkumpul untuk pada pagi Jumaat yang terakhir bagi Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi berbaki, ada beberapa hari lagi, dan ambil peluang betul-betul dengan baki waktu yang ada ni adalah untuk kita melakukan ibadah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Dan kalau menurut kiraan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, jika puasa seseorang tersebut jatuh pada hari Selasa, maka insya-Allah Lailatul Qadarnya akan mungkin pada malam ke-27. Kalau mulanya pada hari Selasa. Saya rasa tidak ada khilaf antara Al-Imam Al-Ghazali dengan Imam Abu Hasan Syadzili. Ada khilaf? Tak ada. Maksudnya tidak ada khilaf antara kedua-dua imam, Imam Abu Hasan Syadzili dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Kedua-duanya sebut kalau jatuh hari Selasa bermakna insya-Allah Lailatul Qadarnya pada malam 27. Jadi kita ada lagi satu malam lebih esok. Esok malam ni malam 26. Lusa akan jadi malam 27 insya-Allah. Jadi moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ibadah kalau malam tersebut dilakukan seakan-akan kita melakukan ibadah selama 84 tahun. 84 tahun atau 83 tahun. Jadi jangan dilepaskan peluang tersebut. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tetapi anugerahnya besar. Jadi malam tu kalau kata kita menumpukan dengan ibadah sekurang-kurangnya, paling tak ada sangat, usahakan untuk tunaikan solat Isyak secara berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Dua tu. Hari itu. Solat Isyak jemaah, solat subuh jemaah. Insya-Allah dia telah mendapatkan pahala qiyam sepanjang malam tersebut. Kalau dia tak boleh buat yang lain, buat yang tu. Perempuan yang golongan wanita yang datang bulan, maka adakah mereka ada amalan yang boleh mereka lakukan? Banyak zikrullah, banyak pada malam tersebut yang boleh mereka lakukan dengan semayang lah. Tak boleh semayang dan mereka juga tak boleh puasa dan tidak melakukan solat, tidak melakukan ibadah yang memerlukan kepada taharah, kepada bersuci
itu adalah ibadah kepada mereka pada waktu tersebut, iaitu menahan diri daripada melakukan ibadah adalah ibadah. Jadi mereka dalam ibadah sebenarnya. Wanita yang datang haid ataupun nifas dan seumpamanya, mereka menghalang diri mereka daripada melakukan yang dibenarkan dalam syarak ataupun dalam agama. Sebenarnya mereka telah melakukan arahan Allah Subhanahu wa taala dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dalam ibadah pada waktu itu. Dan kemudian ganti dengan wirid, dengan zikir, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Teman-teman kita yang ada di apa ni, saudara-saudara kita semua yang ada di Mesir contohnya, mereka puasa pada hari Isnin, berpuasa awal sehari pada kita. Jadi kemungkinan Lailatul Qadar bagi mereka kalau ikut dalam kiraan Imam Ghazali malam 21. Kita pula jatuh hari Selasa malam 27. Boleh jadikah berbilang-bilang Lailatul Qadar? Boleh jadi kalau orang Mesir dapat malam 21, kalau mereka dapat malam 21 contohnya, kita pula malam 27. Boleh tak? Boleh. Kata guru kami Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid Musliar, kata beliau, likulli iqlimin atau likulli mahallin Lailatul Qadri. Setiap mahal, setiap iklim dia ada Lailatul Qadarnya sendiri. Jadi setiap kita ada Lailatul Qadarnya sendiri. Lepas tu kata para ulama ada yang khilaf pandangan, katanya Lailatul Qadar bukan hanya pada malam terakhir saja Ramadan, 10 malam terakhir dan yang paling diharapkan pada waktu ganjil. Tapi sebahagian lagi mengatakan bermula dari awal Ramadan lagi. Ada sebahagian lagi mengatakan sepanjang tahun. Bukan hanya pada Ramadan, sepanjang tahun. Maknanya boleh jadi pada bulan-bulan yang lain daripada Ramadan. Sampai ada khilaf macam tu, bermakna Lailatul Qadar ni adalah malam yang Allah Ta'ala jadikan untuk nikmat ataupun keagungan dan rahsia tadi. Kalau orang tadi dapatkan pada malam tersebut, maka dia mendapatkan anugerah yang besar. Dan bukan Lailatul Qadar mesti kita tengok benda pelik-pelik lah, baru kita dapat Lailatul Qadar. Dia kena tengok ayak telaga jadi kering, jadi beku. Nah, buka-buka ayak paip, dia kata tiba-tiba ayak paip jadi jangan duduk di Alaska, berhenti, ayak paip berhenti. Lepas tu pokok sujud. Ya, ataupun dia dengar tiba-tiba lembu bagi salam kat dia ke. Malam tu dia kata, ni baru Lailatul Qadar, dia kata. Ada tak semestinya. Boleh jadi orang lain jumpa. Orang lain nampak, ada orang soleh di mana-mana, dia nampak malam Lailatul Qadar, dan kita pun malam tu ibadah juga. Ya, kita dapat sekali. Kita tak nampak lah hak pelik tu. Cuma kita pun ada ibadah juga pada malam tu. Maka saya ada tulis dalam saya apa ni, Zahid asalnya Zahid kan tulis. Zahid yang tulis. Tahbir kat Ustaz. Ada tulis apa ni, amalan-amalan cadangan yang boleh kita lakukan dalam 10 malam terakhir tu yang pendek-pendek. Antaranya baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, kalau kita baca akan tumbuh satu pokok dalam syurga dekat kita. Satu pokok syurga, apa ni, pokok kurma akan tumbuh satu batang pokok. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Jadi malam tu kalau orang yang perempuan haid ataupun nifas, kalau kata dia sihat elok, kalau dia tak buat amalan lain pada malam tu, jangan lupa zikir yang tu. Kenapa? Karena pokok kurma yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk seorang ahli syurga akan tumbuh dalam syurga setiap kali dia wirid kalam tu. Bayangkan kalau kata dia wirid pada malam tu 100 kali. Dan digandakan amalan dia seakan-akan 1000 bulan. Ya. Hampir lebih kurang dekat berapa juta pokok yang akan tumbuh di dalam syurga nanti disebabkan kerana wirid dia tersebut. Jadi kalau pokok berjuta ni maknanya apa dia? Tanah dia banyak tu lah dalam syurga. Tanah dia banyak pokok tu nanti. Kita kalau tanam pokok, 80 pokok, 3 relung. 100 pokok, lebih sikit. Tu baru 100 pokok, ni bayang sejuta pokok. Dan kebun kita nanti akan banyak tu. Tu baru malam tu. Kalau esok lagi dia wirid lagi 100 sampai mati. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Nah,
Macam tu contohnya. Maka akan tumbuh pokok-pokok dalam syurga tadi, dan itulah luas kebun kita dalam syurga. Dan tu bukti juga ataupun sebagai tanda orang ni insya-Allah ahli syurga. Kenapa? Karena kebun dah ada dah dalam syurga. Dia akan balik-balik ke kebun dia. Dia akan duduk balik bawah pokok di kebun dia. Karena dia dah wirid dah di dunia ni untuk persiapan kebun dia tadi di akhirat. Jadi jangan lupa wirid walau sikit kecil, selawat kepada Nabi SAW. Apa bentuk selawat sekalipun jangan ditinggalkan. Ini amalan-amalan itu selalu dah disebut oleh Tok Guru. Kita ulang balik, sebut tu sekadar untuk kita sendirilah, saya sendirilah semangat untuk melakukan ibadah. Karena kita cerita ke orang, takkan kita tak buat. Kita lah kena buat juga. Ada orang dia kena cerita ke orang dulu. Lepas tu baru dia teringat dalam otak dia, dia kata aku cerita, aku tak buat. Kabura makhtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi dia akan semangat nak buat tu, kerana apa? Kerana dia cerita ke orang dah. Dia cerita, jadi dia kata, aku dah cerita, takkan tak buat. Dia ada orang juga. Dia cerita ke orang, lepas tu dia kata, jadilah cerita. Tapi kalau siapa buat, dapat pahala kat aku kali. Jenis itu pada man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang tunjuk kebaikan ke orang, maka dia macam orang buat kebaikan tu. Tanpa kurang sikit pun pahala kebaikan orang yang buat tadi, hasil yang dia tunjuk. Contoh saya sebut malam ni, pagi ni, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tengok ada ibu-ibu kita, balik lagi baca sampai 1 juta. Contoh. Dan esok malam lagi dia baca lagi. Sampai ke, Lailatul Qadar, malam, jumpa malam Lailatul Qadar. Baca lagi. Maka yang tolong cerita pun dapat pahala. Lepas tu hak tolong cerita dia buat apa? Tidur. dia tidur, dia kata, jadi itu orang lain berkat buat lah. Padalah. Pada cerita ke orang je. Ada. Kita cerita untuk kita sendiri, lakukan perkara tersebut sekadar yang kita mampu. Dan waktu ni, sebenarnya ni wajib, waktu ni adalah waktu untuk kita mengaji tentang zakatul fitr. Zakat fitrah. Ini dalam tempoh yang ada ni. Tadi rasa Ustaz Leh dah ajak zakat fitrah apa? Tak kan? Okay. Tapi tadi dah, alhamdulillah Ustaz Soleh dah terang tadi. Itu pun, orang panggil apa, moga tu dapat manfaat yang baik. Baik. Kita sambung sikit lagi tentang puasa menurut hakikah. Sekali jangan balik awal ni. Jangan balik awal lagi. Saya cerita benda lagi. Jangan balik lagi. Tunggu Ustaz. Lagi tak ada tutup. Wallahu a'lam. Penderah balik lah. Tak lu. Kali makan nasi pun. Tunggu Ustaz. Saya ada benda nak cerita sikit. Lepas tu boleh balik. Puasa menurut hakikah. Ni. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya hikmah puasa itu disyariatkan adalah agar dapat menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang. Ni lah. Puasa hakikah ni nak habis dah. Ni kat ni hailah ni kita jumpa ni lepas puasa ni kan. Minggu depan kelas tak ada lah. Dikira cuti lagi lah. Minggu depan bagi masa cuti lah. Semangat sangat pula kan. Jadi kalau ni hari ni Jumaat yang akhir bagi Ramadan. Jadi Jumaat minggu depan confirm lah puasa. Confirm lah puasa apa dah. Confirm lah dah lepas raya lah kan. Lepas raya lah bukannya confirm puasa dah. Puasa lah puasa 6. Jadi hak Jumaat minggu depan tak ada kelas. Abang tak siap. Tak payah duk tanya lah. Puasa minggu depan tak ada kelas. Satu lagi sekali lagi ada. Ada kelas balik. Nanti kita akan ada jamuan hari raya, nanti insyaAllah kita akan maklum balik. Ada jamuan hari raya di Zawiyah. Kita akan maklum semula tarikhnya bila insyaAllah. Kita buat maulid sekali. Sekali dengan maulid insyaAllah. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya hikmah puasa itu disyariatkan adalah agar dapat menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang oleh syarak yang menyebabkan seseorang boleh disiksa di negeri akhirat kelak. Bila mana perkara ini diingati oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka ianya akan dapat melatih dirinya menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang tersebut. Jadi kalau dia ingat bahawa puasa dia adalah untuk menahan diri. Karena puasa sendiri maknanya adalah al-imsak. Imsak maknanya menahan diri.
Yani imsaku mutlaqan. Yani mutlaqul imsak. Yani menahan diri secara mutlak, maka dia adalah saum. Menahan diri daripada bercakap, saum. Menahan diri daripada melihat, saum. Menahan diri daripada berjalan, saum. Dari segi bahasa. Segi bahasa maknanya tahan diri saja dikira puasa. Bahasa saja dikira sebut saum. Maka orang ni tahan diri, tahan batin dan zahir dia daripada melakukan yang dilarang oleh Allah, maka ianya dikira berpuasa. Sekaligus ini akan melatih sifat amanah yang ada dalam jiwa seseorang Muslim tadi bagi menahan dirinya daripada melakukan perkara terlarang di siang hari Ramadan, walaupun tiada orang yang melihatnya. Jadi orang yang berpuasa ni sebenarnya dia telah melatih dirinya untuk amanah. Sungguh. Kita ada orang tengok dalam bilik ayak seorang-seorang kita. Kalau buka pilih paip, hantam sampai 2 galen, tak ada siapa orang tengok. Keluar buat teruk, buat letih. Itu puasa ni, Allah Ta'ala jadikan ibadah yang tidak ada tanda. Dia tak ada tanda, dia tak ada hai'ah, tak ada bentuk. Kalau sembahyang orang nampak bentuk dia. Allahu Akbar, menghadap kiblat, rokok, sujud. Nah, kalau haji orang tahu, umrah orang tahu dia kena naik kapal terbang pergi ke Mekah. Tengok nak duduk tawaf pula di keliling Kaabah. Faham? Lepas tu kalau tengah duduk pakai ihram pula ambil gambar. Lepas tu orang tahu lah tengah ihram ni. Orang tak kata ni duduk kat kampung Musa kan? Dah orang tak kata. Dah jelas dah nampak belakang dia Kaabah pula. Nampak kata buat umrah. Tu. Tapi kalau lah ni kita duduk ambil gambar lah. Selfie seorang-seorang duduk kat tepi sungai. Ambil selfie. Ada orang kata, weh tengah puasa kah? Tak ada, orang tak tanya. Orang tak tahu. Dia tak tahu kata dia puasa ke tak. Betul? Tapi kalau orang banyak zakat, dia ada hai'ah dia juga. Dia ada keluarkan kewangan, duit. Sama ada dia transfer ke, sama ada dia bayar depan-depan ke, dan seumpama. Jadi dia ada bentuk pula. Tapi puasa tak ada. Lepas tu puasa ni Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Kita tengok nanti. Jadi puasa ni latih orang untuk amanah. Latih orang untuk bersifat sifat yang luar biasa. Penahanan diri dia. Dia tak buat benda-benda yang diharamkan pada siang hari Ramadan. Dia tak akan buat. Jadi kalau contohnya ada isteri dalam rumah dia, dia tak akan bermesra dengan isteri dia sampai melakukan yang dilarang pada siang Ramadan. Walaupun isteri dia halal bagi dia, tapi dalam siang Ramadan dilarang untuk benda tadi, maka harta isteri dia yang halal pun dia tinggalkan. Tidak melakukan demikian kerana apa? Karena ada arahan daripada Rabbul Jalil, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi mana ni kekuatan macam tu? Ni mukmin yang ada kekuatan ni. Orang mukmin yang ada kekuatan ni. Dan ni dilatih bila? Waktu puasa. Ini kerana seseorang yang berpuasa sentiasa mengingati bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan segala perbuatannya. Ni. Jadi ni makna ni, hakikah ni, ni kena hadir sepanjang kita puasa. Patutnya kita baca ni dulu. Dia main perasaan sikit waktu puasa tu. Lepas tu baca hukum. Baca hukum tu baru dia main. Macam ni hukum dia. Dia main. Dia baca hukum dulu. Lepas tu yang ada makna yang batin ni tak hadir. Menyebabkan orang tadi dia rasa biasa. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahawa ni Imam Abdul Wahab Sya'rani. Sidi Abdul Wahab Sya'rani adalah Imam tariqatain, imam syariah dan haqiqah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i dan imam besar juga dalam jalan kesufian. Ini murabbi besar pada zaman beliau. Dan kitab-kitab beliau menunjukkan keluasan ilmunya dan juga sohbah beliau dengan para guru yang luar biasa. Ini penuntut-penuntut ilmu kena baca buku dan juga kena dapatkan semua karangan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kalau boleh. Kena beli. Dan kena melawat maqam beliau di Mesir. Dan Sidi Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, maqam beliau dekat dengan Babu Sya'riyah. Nama tempat jalan tadi dinamakan sempena nama beliau. Sempena beliau. Maka dinamakan dengan Babu Sya'riyah. Itu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Seseorang, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, seseorang yang berpuasa hendaklah sentiasa menghadirkan ingatannya ketika berpuasa bahawa salah satu sifatnya Allah Ta'ala ialah dia memberi makan kepada makhluknya
tanpa dia makan. Ini sifat Allah. Allah bagi makan, Allah tidak makan. Okay? Maka orang yang berpuasa, apa amalan yang disuruh pada waktu dia berpuasa? Dia tidak makan dan dia jamu orang makan. Bukan jamu orang siang hari tu. Dia pergi bagi orang makan dengan cara belanja orang ataupun orang panggil apa, hantar juadah kepada jiran. Nah, dan walaupun dengan sebiji tamar dan seumpamanya. Maka tu sifat apa tu? Ketika dia tidak makan dan dia jamu orang makan, dia telah mengambil sifat Tuhannya. Bukan dia jadi Tuhan. Nah, dia berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Itu maksudnya. Maka ini akan menyebabkan hamba tersebut perlu berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Karena akhlak Tuhannya, akhlak Allah ialah tidak makan dan memberi makan. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, taqallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah, dia kata dalam hadis disebut, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Maka kita disuruh berakhlak dengan akhlak Allah. Kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi mengapakah kita disyariatkan berpuasa pada siang hari Ramadan, tidak pada malamnya? Ini antara hikmah dia lagi. Kenapa? Rahsia kenapa puasa pada waktu siang, tak puasa pada waktu malam. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah mengatakan bahawa malam itu adalah tanda kepada ketiadaan, manakala siang pula tanda kepada hadir perasaan. Malam itu dalil wujudnya selain Allah Ta'ala, manakala siang itu dalil wujudnya Allah Ta'ala. Dipanggil zahir, dipanggil dalil kepada zahir. Dan malam pula, malam dalil kepada wujudnya selain Allah Ta'ala. Apa dia maksud dia? Kerana waktu malam biasanya seorang kekasih bersama kekasihnya. Baik, siapa kekasih kita yang paling utama waktu tu? Kalau orang dia baru kahwin, kekasih dia selalu waktu tu? Bini dia. Malam pertama tu kan dia ada nampak waktu tu, malam tu, kekasihku adalah Allah. Lepas tu semayang banyak malam. Seimbang. Wali-wali zaman dulu sungguh semayang. Ada sebahagian awliya, ada seorang daripada guru, seorang alim, dia ni kaki ataupun ulat buku dia panggil. Gila baca. Bukan sikit-sikit punya ni, bukan biasa-biasa. Malam pertama dia kahwin, kitab yang dia tempah sampai. Ada sampai, tempah tu sampai kitab tu dekat dia. Dia belik kitab tu, terlupa bini dia. Sampai subuh. Dia duduk kitab tu, tengok duduk atas katil dia. Bini dah bersiap dah. Malam pertama, dia pegang kitab. Pegang kitab tu, dia buka selai. Dia tengok subuh. Nah, bini dia sendiri cerita ni. Bini dia kata, aku pun tak nampak dah. Pegang-pegang kitab tu, tak nampak tu. Orang lain. Ini orang yang tenggelam. Jadi, waktu malam, biasanya ada wujud selain daripada Allah. Sebab tu kalau orang yang memilih malamnya tadi dengan sembah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala kata dengan lisan Nabi SAW, udkhulul jannata wan nasu niyam. Orang semua pakat tidur pada waktu malam, dia akan masuk syurga. Kenapa? Karena dia telah memilih kekasihnya pada waktu tersebut, Allah. Karena waktu malam ni banyak kekasih. Ada orang kasih dengan tidur dia, ada orang kasih dengan isteri dia, ada orang kasih dengan aktiviti malamnya yang seumpama lain-lain macam-macam aktivitinya. Pelbagai benda. Maka dipilihnya Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala kata udkhulul jannata bisalam. Masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Tamam. Dan malam juga adalah dan ini berdasarkan, dan satu lagi kalau kata kita nak tengok dia punya hikmah dia juga, kerana amalan yang lebih banyak masyaqqah itu lebih tinggi dia punya pahala. Antara siang dengan malam, maka siang lebih masyaqqahnya besar. Ataupun kesusahannya lebih berat dibandingkan dengan waktu malam. Dengan panah, dengan letih, dengan waktu kerja lagi, maka dia bertambah lagi kerja dalam sama-sama puasa. Melakukan taat kepada Allah, maka pahalanya akan semakin luas. Karena masyaqqah lagi berat, maksudnya kesusahan lagi berat, maka pahala ibadah tadi lebih berat. Nanti akan tengok. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin summa afada alaihim min nurih
Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk pada kegelapan. Kemudian yakni Allah melimpahkan kepada mereka dengan cahayanya. Faman asabahu min dzalikan nuri ihtada. Sesiapa yang mengenai pancaran cahaya tersebut, maka diberikan hidayah kepadanya. Wa man aqta'a dhalla. Dan manakala siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat. Jadi kalau tak dapat, sesat. Kalau dapat hidayah. Maka kita kena syukur sebenarnya. Maksudnya kita ni Allah Ta'ala jadikan daripada afadha alaih, maksudnya fi zulmatin, dalam gelap, dalam kegelapan maksudnya. Kemudian dipancarkan cahaya, kita dapat cahaya iman. Maka faham kita dengan hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim Naisaburi, disahihkan oleh Imam Hakim, dihasankan oleh Imam Tirmizi. Maka kita dapat nikmat tahu bahawa kita sebenarnya mendapatkan pancaran hidayah. Siang juga adalah waktu perit melakukan sesuatu. Ini waktu perit. Semakin perit sesuatu amalan, masyaqqah ni maksudnya, itu semakin besar ganjarannya. Ini seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ahmazuha. Ahmazuha dengan makna asyaqquha. Sebaik-baik ibadah adalah yang paling sukar dilaksanakannya. Paling susah sekali. Lepas tu ada tempat negara yang kita alhamdulillah, kita ada siang ada malam. Ada negara tak ada malam tu. Jadi kita macam belah di island. Satu negara yang malam dia 22 jam. Siang 2 jam mampu. Malam 22 jam dah. Siang 22 jam. Malam 2 jam siang 2 jam je. Balik lagi. Ngantuk ke apa ni? Siang 22 jam, malam 2 jam. Macam mana tu? Ada negara 24 jam siang. Tu ada kawan-kawan, ada orang-orang Islam yang duduk di satu negara di mana dekat dengan belah-belah itulah island apa semua tu. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar tengok siang ni macam waktu duha tu. Dia tadi baru habis main tarawih. Oi. Main tarawih waktu duha. Dah rupanya tu waktu malam. Lepas tengah malam. Orang semua pakat balik tidur. Sekali dia kata nak sahur lah sekali ni. Sahur matahari duduk nampak atas kepala. Jadi geng-geng tak mau besar boleh duduk waktu tu. Dia kata siang selalu. Dia kata, lepas tu tak besar sama. Dia kata waktu pun makan dia kata. Padahal tu waktu malam. Kerana apa? Kerana malam dia di tempat tadi, siang dia 6 bulan. Malam dia 6 bulan. Dan kena pula waktu Ramadan, siang 6 bulan tu. Masuk dalam waktu siang tu. Jadi macam mana nak ikut waktu dia. Ini berlaku penangan di kalangan ulama'. Para ulama' mengatakan, sebahagian kata ikut dengan negeri yang dekat dengan dia. Tengok-tengok negeri yang dekat dengan dia pun 22 jam siang. Mampu pula dia kata. Dia kata kalau ikut negeri yang dekat dia kata, sebelah dia. Mereka ada malam juga, tapi malam dia 2 jam ya. Siang tu 22 jam dia kata. Jenuh juga ni kalau ikut. Jadi ada sebahagian lagi pandangan ulama yang memudahkan lagi, kata ikut dengan waktu di Mekah. Tengok waktu Mekah. Mekah berapa jam puasa dan berapa jam siang dan berapa jam malam. Dia kena tengok waktu Mekah waktu tu. Jadi dia punya waktu macam Mekah. Jadi kalau Mekah puasa waktu tu, dia pun puasa juga. Jadi dekat TV dia tu boleh pasang TV Mekah lah. Tengok live setiap hari. Tengok gelap malam, malam. Dia tengok siang, siang. Macam tu. Boleh tengok jam dengan waktu di Mekah. Sebahagian ulama sebut macam tu dan ini juga disebut oleh Maulana Syekh Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah taala. Jadi perbezaan tadi kita dapat tahu khilaf di kalangan ulama dan khilaf ni wasi'. Dan khilaf di kalangan ulama ni luas untuk apa keluasan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni pun kita orang panggil apa? Kita puasa berapa jam kita di Malaysia? Nak kira daripada pukul 6, kita pukul 6 lah kita kira kan. Sebab 6-5 minit dah masuk kan. 6 sampai pukul 7:30. Jadi berapa? 13 jam lah. 13 jam lebih kurang. 13 jam setengah. 13 jam setengah.
Tu pun rasa biasa saja. Sebab dah biasa, no. Hak tak biasa, dia teruk tu. Dia duk tunggu bila nak buka ni betul. Sebab tu penting latihan tu. Puasa ni latihan sebenarnya. Dia kena latih daripada kecil ni. Moga Allah rahmatilah kepada orang tua-tua kita. Mak kita, ayah kita suruh kita puasa. Suruh ya. Puasa. Lepas tu latih kita pula puasa sekat hari. Tengah hari masuk periuk pada apa ni. Seduk periuk dah. Tapi tak apa. Lepas tu puasa lagi, suruh puasa lagi. Dan benda tu berterusan. Hampir tak tahu kalau duduk di asrama. Pelajar tu duduk jauh daripada mak dia, ayah dia pun dia tak akan makan belakang mak dia. Tak akan makan belakang ayah dia. Mungkin berlaku lah. Ada orang dia lari dia menghantam makan juga. Tapi bila dia besar dah, dia pun fikir balik dah. Tak buat lah benda tu. Jadi ini berbeza dengan waktu malam yang lebih tenang dan penuh kerehatan. Waktu malam, waktu rehat. Perhatikanlah hikmah agung ini, semoga kamu beroleh kebaikan. Jadi kalau kita tengok hikmah ni, maka kita akan dapat kebaikan yang lebih. Ini dipanggil tadabbur, dipanggil tafakkur. Jadi kita waktu buat ibadah tu kita tafakkur, fikir. Dan tafakkur ni dapat pahala besar sebenarnya. Tafakkur ni dapat pahala besar. Sehingga disebut oleh dalam hadis Nabi SAW, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur satu saat. Satu saat di sini bukan 1 jam. Sa'atan ni bukan maksud 1 jam 60 minit maksudnya. Tak, sa'atan ini sa'ah mutlaqah. Maknanya dengan makna 1 saat ataupun 1 detik masa. Kalau seorang tadi tafakkur, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Karena dengan tafakkur tadi akan menerbitkan perasaan ta'zim kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ta'zim kita dengan syariat agama Allah Azza wa Jalla. Maka macam mana nak main tafakkur tadi? Jadi kita kena duduk dengan ahli tafakkur. Maka para masyayikh seperti Imam Abdul Wahab Sya'rani, Al-Imamul Ghazali, mengarang kitab mereka. Dalam kitab-kitab tersebut dinyatakan bentuk hikmah yang boleh kita tafakkur. Jadi kalau kita baca kitab mereka, kita boleh tafakkur. Jadi kita boleh baca bahasa Arab. Ini kita tulis dalam bahasa Melayu. Jadi lepas ni baca balik. Dia ada banyak lah. Hikmah dalam sembahyang, hikmah dalam puasa, hakikah bagi haji, hakikah bagi zakat. Jadi kalau orang baca hakikat zakat, dan bukan baca hukum hakam zakat, hakikah zakat. Macam mana orang yang nak memberi apa dia, adab dia. Orang yang nak terima pula adab dia apa dia. Jangan hak bagi tadi, antara adab orang yang nak bagi zakat, dia tak boleh anggap benda hak dia bagi itu besar. Dia kena istisghar. Kata Imam Al-Ghazali, kena istisghar. Istisghar maksud apa? Memandang kecil dengan pemberian tadi. Karena kalau dia pandang besar pemberian yang dia bagi itu, nanti dia akan ungkit balik kepada orang hak dia bagi. Dia akan anggap kata, ni dulu aku pernah bagi kau ni, bukan kecil tau. Maksudnya kamu anggap besar benda tu. Yang ni berlaku. Ni orang hak ungkit-ungkit balik kalau dia bagi ke orang kan. Dia bagi kat tahfiz. Dia ingat besar lah tu, dia masuk TV, masuk dalam YouTube, selfie pula. Tunjuk pula ke orang waktu dia bagi. Ada orang fuqara yang dia memang tak suka pun sebenarnya orang tengok, dia dapat sumbangan. Jadi jangan semua orang kita boleh ambil gambar. Tak boleh. Ni semua tempat ambil gambar. Hatta kalau pejabat zakat pun pi ambil gambar, kalau boleh tanya dulu kat orang tadi. Boleh tak nak masuk gambar ni dalam Facebook? Dia kata tak payah kot. Dia tak payah kot, tak payahlah. Kalau kata kita bagi blur muka boleh. Blur muka pun nampak rumah. Anak dia kenal. Ada orang dia jadi hati dia tak boleh. Dia memerlukan. Tapi dia tak boleh kalau kata ditunjuk kata dia ni orang panggil apa? Menumpang dengan orang dan seumpamanya. Dapat sumbangan dengan macam lekeh sangat dia kata. Ada orang yang isti'zam nafsihi, dia rasa orang panggil apa, jiwa dia jiwa yang besar. Dia tak ada duit pun dia tak akan minta. Ada orang macam tu. Dan lepas lagi pergi ambil gambar. Doa abang kita bagi kat dia pula. Lagi. Lepas tu kena tanya dulu. Ada orang macam tu. Dan orang yang bagi, jangan rasa benda dia bagi itu besar. Dan dia kena bersyukur waktu dia bagi itu orang tu terima. Dia kena bersyukur dan terima kasih dekat orang tadi. Kenapa? Karena tanpa wujud orang tadi, dia tak boleh buat ibadah tu. Maka dia kena anggap bahawa orang fuqara tadi, ataupun asnaf zakat yang telah menerima zakat daripada dia tadi itu, adalah
nikmat daripada Allah yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia, maka dia kena bersyukur dan ucap terima kasih banyak kepada orang tadi. Bukan orang tu ucap terima kasih kat dia, dia ucap terima kasih kat orang tu. Ada sufi. Ini disebut dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebut dalam Ihya Ulumuddin dan seumpama. Itu kena baca. Barulah kita tak rasa kita ni, kita lah buat baik, kita lah apa semua sekali. Puasa memutuskan seseorang daripada menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Sikit lagi kita baca. Di antara hikmah besar bagi puasa juga adalah ianya akan mematahkan syahwat hamba tersebut serta memutuskan segala sebab yang menjadikan seseorang itu memperhambakan dirinya selain Allah. Jadi puasa ni memutuskan syahwat. Baik, apa dia kaitan memutuskan syahwat dengan seorang tadi tidak menjadi hamba kepada selain Allah? Karena seorang yang ikut syahwat, bermakna syahwatnya adalah Tuhannya pada waktu tersebut. Walaupun bukan secara hakiki. Walaupun dia akan kata, saya tak sembah syahwat saya. Kamu kata kamu tak sembah syahwat kamu. Tapi kamu ikut syahwat kamu lebih daripada kamu ikut arahan Allah. Okay? Allah Ta'ala suruh kita jangan buat benda ni. Syahwat kita kata buat. Kita ikut syahwat lagi. Daripada ikut Allah. Maka waktu tu siapa dia yang lebih kita ta'zim? Dah ada orang kata, saya tetap ta'zimkan Allah. Tapi syahwat saya menang. Nampak macam? Itu masih lagi ada zul. Ada zul maksudnya ada kerendahan hati. Dan orang yang macam ni, moga-moga diampunkan Allah. Dan kita kebanyakannya macam tu. Faham? Dia beza dengan seorang lagi, ikut suka saya lah. Dia tak ada kerendahan hati. Malah dia rasa besar hati pula, sonok ketika buat maksiat tadi. Lepas tu kena beza antara orang yang lahu hurmah, yang dia ada kehormatan, dan juga ada orang yang dia tidak ada hormat, malah dia mempermainkan dengan syariat agama Allah, yang kedua ini akan disiksa dengan siksaan yang berat. Ini kerana jika seseorang itu sentiasa mengikuti segala kehendak nafsu syahwatnya, maka secara tidak langsung dia telah menjadi hamba kepada nafsunya. Maka puasa memutuskan segala perkara tersebut. Puasa memutuskan perhambaan kepada nafsu. Nafsu kita nak buat macam ni, nafsu kita nak makan, tubuh nafsu makan. Nafsu kita nak minum, kita tolak dan kita halang benda tersebut. Nafsu kita ingin melakukan hubungan dengan isteri, tak boleh buat pada waktu siang. Contoh. Nafsu menyuruhnya untuk melihat dengan pandangan syahwat kepada wanita. Namun puasa menghalangnya daripada perkara tersebut. Jika nafsunya berjaya dikekang, maka layaklah bagi hamba tersebut memimpin. Maksudnya kalau nafsu dah boleh dikekang, maka dia boleh dipimpin. Sebab tu orang yang tidak mampu untuk mendidik dirinya sendiri, maka dia tidak akan mampu untuk mendidik. Orang yang tidak mampu mendidik dirinya, maka dia tidak akan mampu mendidik. Orang yang tidak mampu untuk menerima tarbiyah, maka dia tidak akan boleh mentarbiyah. Seorang guru sebelum jadi murabbi kepada muridnya, maka dia terlebih dahulu kena menerima ujian daripada gurunya. Maka nanti dia akan boleh jadi pembimbing kepada para muridnya pada masa akan datang. Sebab tu para murid dia kena latih dah diri dia pada waktu lah ni. Latih diri dengan sabar, latih diri dengan tenang, latih diri dengan tidak cepat sakit hati dan seumpamanya. Maka nanti ketika dia jadi guru, dia akan mampu memimpin jiwa para murid. Jadi waktu ketika mana puasa, dia melatih diri dia macam tu juga. Latih diri dia, kekang nafsu dia, mengelakkan daripada melakukan perkara yang dibenarkan pada waktu siang Ramadan. Tamam? Kalau dia berjaya, maka dia berjaya. Kalau dia gagal, maka dia gagal. Ini kerana manusia dijadikan sebagai khalifatullah Ta'ala di muka bumi. Jika nafsu belum terpimpin, maka bagaimana dia mungkin akan memimpin? Kalau diri dia sendiri ni haduk ma baina jambai, yang duduk antara dua lambung dia saja, hak ni pun dia tak boleh nak kawal. Faham? Ni hak duduk ni, dua mata ni, hak ni pun dia tak boleh nak kawal. Mulut ni pun tak boleh nak kawal. Hidung tak boleh nak kawal, tangan tak boleh nak kawal, kemaluan dia tak boleh nak kawal. Maka dia nak akan pimpin orang lain. Susah. Inilah hikmahnya
Allah Ta'ala menyebut di dalam hadis qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah Ta'ala menisbahkan puasa itu kepada zatnya yang agung. Ini kerana tiada yang bersifat sedemikian melainkannya. Ini kerana selain daripada Allah Ta'ala, pasti ada makanannya tersendiri. Jadi, karena orang yang berpuasa, dia tidak makan. Maka Allah Ta'ala sebut, orang yang berpuasa ni, pahalanya aku yang akan bagi sendiri, kata Allah. Kenapa? Karena sekarang dia telah berakhlak dengan akhlakku. Salah macam. Jadi kalau kata setiap makhluk ni dia ada makanan dia sendiri. Ada makanan yang dia makan sendiri. Tak sebenarnya makanan tadi makanan zahir. Tak mesti nasi dekat dengan depan mata kita. Malaikat juga. Walaupun malaikat disebut tidak makan dan tidak minum. Iaitu tidak makan dan minum makanan zahir dan yang kita nampak depan mata. Tapi mereka juga punya makanan dalam ruh mereka. Apa dia? Malaikat makanannya adalah tasbih. Dan minuman mereka adalah kecintaan yang ikhlas. Serta pengetahuan dan ilmu yang suci. Itu minumannya mereka. Itu malaikat. Manakala selain malaikat pula, mereka punya makanan yang sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Masing-masing ada makanan dia. Budak kecil dalam perut mak tak perlu makan susu. Dia makan hasil daripada apa yang dimakan oleh mak dia. Ada lagi makan darah haid pula yang masuk ke dalam badan dia. Makanan dia. Dan dia sihatnya dalam perut. Tak ada. Tapi kalau bawa keluar balik daripada perut mak dia dah, pergi ambil darah haid, pergi bagi buah, mampu budak tu. Tapi dalam perut lu boleh. Ada keluar tak boleh dah. Dia ada waktu tempat dia, waktu dia makan. Boleh. Ini hikmah Allah Ta'ala jadikan. Maka orang yang berpuasa hakikatnya dia sedang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Maka jika puasanya itu hadir, maka dia tidak akan bermain-main serta berwenang-wenang ketika berpuasa. Jadi kalau dia hadirkan perasaan tadi, dia tak akan main-main waktu puasa. Akan tahu kata ni adalah ibadah yang agung yang Allah Ta'ala berikan nikmat tadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila disebut kata kalaulah, ada sebahagian aulia kata kalau boleh Ramadan ni nak sepanjang tahun. Panjang tahun nak Ramadan. Karena apa? Karena melihat nafahat, nikmat, fuyudat, apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan dalam bulan Ramadan ni dilihat oleh mereka, maka mereka kata kalau boleh sepanjang tahun Ramadan. Ada seorang komen dalam TikTok. Dia kata tak usah duk minta lah Ramadan sepanjang tahun. Dia kata aku ni kerja buat rumah. Dia kata, tu kata orang suruh pergi mengaji. Oh, dia sebut macam tu. Terkejut kita tengok tu. Oh, awam betul ini. Aku ni kerja buat rumah dia kata. Sampai nak terbah lah. Lepas tu hampa pula duk minta Ramadan sepanjang tahun. Aduh, dia kata. Tapi kita nak kata macam mana. Itu awam tu. Tu kata kena mengaji. Kena mengaji. Berdosa tu. Ayat-ayat yang macam tu maksudnya ayat jahil lah tu. Orang jahil. Patutnya tak sebut perkataan macam tu. Tu kita tahu kata merokaknya. Yang orang sebut tadi itu sebagai mubalaghah untuk orang nak nikmat dalam bulan Ramadan. Tu ada saya cerita bab apa ni kerja berat ke apa tu. Ada bab ada tajuk berdosa ketika orang tadi mengharapkan habisnya Ramadan. Harap habis Ramadan. Lepas tu ada pakat tanya lah, macam mana pula duk pasang lagu raya tak ada apa lagi ni? Awal-awal Ramadan kita pasang lagu raya lah. Gambar aku pasal malam, tu pasal raya, tu jual baju raya tu, baju lagu raya ni sepanjang sebab kita tak ada lagu puasa. Kita tak ada lagu puasa dapat je. Lagu Melayu kita pula. Kalau raya puasa, raya haji tak ada lagu. Dia nak buat lagu raya haji macam mana? Nak sedih apa ni? Oh, sedih pasal lembu. Lembu kena korban tak? Tak nak buat. Jadi dia buat lagu raya. Buat lagu raya pakai tak boleh balik cuti tu ya. Buat lagu Piramdi, buat lagu sampai lah. Uji Rashid. Ada lagi Hail Amir. Lagu tu lagu hak baru-baru ni macam orang bodoh ya tengok. Nah. Hak lagu lama-lama dulu lah. Kalau tengok lagu lama-lama hak evergreen tu sampai lah. Kira lagu tu kalau beda nak teriak lah kita lagu tu. Di hari raya tu kan. Di hari raya tu lagu tu dengar-dengar tu je meleleh ayat Inggeris.
Syarimi. 4 tahun dah mereka tak balik. Ni mereka ni tahun terakhir. Ni. Mereka ni tahun terakhir dah di Zawiyah ni. Kalau yang akhir lah. Dah tahun terakhir raya dengan saya di sini. Jadi ni tahun terakhir mereka. 4 tahun dah mereka. Ni mereka habis dah. Tapi ada 4 tahun lagi. Takhasus. Tapi itu terpulang kat mereka. Mereka nak masuk takhasus ke. Mereka nak pergi terjun sungai mana ke. Ikut sekolah. Mereka nak pergi kat mana ke. Mereka nak sambung tempat lain ke. Itu terpulang. Faham? Tapi ada 4 tahun lagi takhasus kalau mereka sambung di sini. Cuma tak tahulah mereka punya perancangan mereka tak tahu macam mana. Tapi ni raya puasa terakhir lah. Raya puasa yang last kalau kata sebelum mereka graduasi daripada Zawiyah Nasiriyah. Sebelum mereka habis daripada Zawiyah ni. Tapi nak kata habis sangat tu tak pun nak habis lagi pun, noh. Pun nak habis lagi. Banyak lagi perjalanan ni. Jadi tu orang panggil apa? Raya haji ada lagi lah. Raya haji dia walaupun raya haji raya akbar, raya yang lebih besar sebenarnya. Tapi orang kita dia tak pun nak rasa sangat tu, dia rasa hak raya puasa ni. Tu raya puasa, raya haji tengok tak ada lagi santri teriak. Tapi kalau raya puasa ya takbir malam raya tu Allahu Akbar. Boleh tengok seorang-seorang. Dia punya lakonan dia tu. Ahmad. Depa ni pula ni, depa ni raya pertama ni. Raya pertama di perantauan. Kita akan buka lagu-lagu hak memang bagi depa teriak. Baik. Jadi apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kenapa tiba-tiba cerita raya? Kenapa ni? Tak tahu. Baik. Atas balik. Ada tajuk kita. Ada orang tanya pasal lagu raya, dia pasang lagu raya ni betul boleh ke tak boleh? Tengok kepada niat orang tu. Tengok kepada orang niat dia. Adakah dia buka lagu raya tu kerana dia nak habis raya? Habis raya dah habis puasa? Kita tahu ke orang tu niat macam tu? Hal syaqaqta qalbahu? Kamu pergi kerak dada dia ke pergi kata tu dia ni geng-geng ni memang minat nak pergi parabih raya sebab nak pergi parabih puasa cepat-cepat ni. Semua geng-geng ni geng celaka semua tu gitu kan. Habis sebut macam tu kat orang, mana boleh. Ada pula. Kita bukan tahu orang tadi sungguhkah dia nak seronok dengan habisnya raya, ke dia seronok nak dengar lagu tu ya. Boleh jadi. Ada orang nak dengar lagu raya ni bukan dia kena nak raya sangat pun, dia nak seronok dengar lagu tu, dia kata seronok nak dengar lagu ni. Hak tu ya. Kan nyekih kerana nak pergi parabih puasa pun tak. Tarawih malam 23 juga. Kan? Tarawih 20 lah, 3 rakaat tu witir. Jadi orang panggil apa? Bukan kerana tu pun tujuan dia. Jadi sebab tu kita kata jangan terlalu cepat sangat kita nak jawab. Kata orang dengar lagu raya, pasang lagu raya, maksudnya orang ni suka dengan Ramadan nak habis. Tak semestinya. Dia kata tu kan sebagai tanda. Dah buat macam mana? Lagu puasa tak ada. Jadi hati-hati kena buat lagu puasa. Buat lagu-lagu. Lagu apa? Lagu puasa. Jangan lagu sedih puasa apa? Lagu gembira puasa. Ada qasidah para ulama tulis tentang marhaban Ramadan apa semua tadi. Pasang lagu-lagu macam tu. Tak ada masalah apa. Kalau kata pasang saja tak ada masalah apa. Yang masalah dia kalau dia dalam hati dia seronok. Seronok ketika Ramadan dah nak habis. Ni kita rasa apa ni waktu Ramadan nak habis. Kalau rasa seronok kata apa ni boleh makan balik siang. Habis Ramadan kita. Kalau kita rasa awak rasa sak sangat. Sungguh sak sungguh. Berjalan celik macam tu. Dah 26 Ramadan. 26 25 ni. 26 Ahmad kira. 25 kot. Malam ni 26. Tengok. Ni antara orang yang cepat nak berjalan. Hal syaqaqta qalbah. Kawan pun jawab gelabah lah tadi. Boleh. Jadi apa ni? Orang panggil apa? Setiap orang ni dengan niat dia masing-masing. Jadi kita jangan jadi penghukum kepada orang dengan sebab orang tadi melakukan benda yang zahirnya kita nampak macam seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita pegang. Baik. Ramadan juga adalah kayu pengukur. Maka bacalah tadi tu. Tak habis.
Manakala selain malaikat pula, mereka punya makanan yang sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Maka orang yang berpuasa hakikatnya dia sedang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Maka jika jika perasaan ini hadir, maka dia tidak akan bermain-main serta berwenang-wenang. Ramadan juga adalah kayu ukur kepada kebaikan seseorang sepanjang tahun. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah juga menyebutkan bahawa Ramadan adalah penanda aras kepada amalan seseorang sepanjang tahun. Kita nak tahu kita ni macam mana, tengok waktu Ramadan. Kalau kita memang orang yang menjaga waktu bulan sebelum Ramadan pun kita jaga, insya-Allah. Waktu Ramadan kita akan jaga. Macam mana kita dengan Al-Quran waktu ketika Ramadan, macam itulah kita sebelum Ramadan. Macam mana kita dengan wirid zikir sebelum Ramadan, maka macam itulah kita ketika Ramadan. Macam mana kita ketika Ramadan tu, insya-Allah macam itulah kita sebelum Ramadan. Batu orang yang boleh istiqamah dalam sepanjang 30 hari Ramadan ni dengan solat isyaknya jemaah, solat subuhnya jemaah, solat waktunya dengan jemaah, maka berterusan itu setelah Ramadan, maka ni akan menunjukkan kata Ramadan kita ni Ramadan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi penanda aras kepada amalan seorang sepanjang tahun. Atau kebaikannya jika dilaksanakan dengan sebaiknya serta diraikan haknya. Ini seperti yang diriwayatkan daripada di dalam sebuah hadis, iza salimatis sanatu kulluha. Kalau sejahtera, jika baik puasanya pada Ramadan tersebut, maka baik dan sejahteralah sepanjang tahunnya. Itu dia. Kalau baik puasa kita pada tahun ni, maka baiklah sepanjang tahun kita. Sebagian kata ni penanda arah pertama ni kira orang panggil nak tengok kita punya tahun kita akan datang ni macam mana. Ni waktu Ramadan ni. Nak tengok kita macam mana tahun akan datang. Ada orang waktu Ramadan dia kuat dengan Al-Quran. Ada orang waktu Ramadan dia kuat dengan pengajian. Mengaji, tak berhenti mengaji. Tak baca kitab. Yang banyak murid yang banyak termuntah. Dia kata, ni macam nak baca kitab. Nah, payah juga orang boleh baca kitab ni. Semua waktu dia nak baca kitab. Yang teruknya tak boleh baca kitab. Mampu baca kitab lagi. Dah kali duk tunggu masa, ada tak waktu yang tak baca kitab? Boleh kita pick up town, boleh tak? Tapi beli baju, beli dah. Tapi tak nak kena beli lain. Saja pergi jalan tengok. Tak parah. Apalah kita layan juga lah nafsu kanak-kanak ni, kita kena layan juga. Dia bukan boleh. Saya takut lagi dia memberontak. Martabat puasa di sisi Imamul Ghazali rahimahullah. Ini nak habislah. Al-Imamul Ghazali qaddasallahu sirrah menyebutkan dalam kita akan berhenti pukul 12 berhenti. Jangan apa ni? Jangan bimbang. Tapi pun tak ada makan apa, jangan bimbang. Zuhur ke apa? 1:30. 1:23. 1:23 noh. 1:22. Terima kasih Amirul. Saya terlewat seminit. Al-Imam dia kalau 1:23 kalau jawab. 1:22 tu dah masuk dalam 23 tu. Jadi masuk dah waktu. Lain kata saya jawab 1:15 kot. Baru jawab 1:22. Sebab apa? Tu tak masuk tu. Tak masuk waktu. Macam orang tanya, sembahyang 20 kan sembahyang 8, mana lebih afdal? Maka jawapan dia apa dia? Sembahyang hak 8 masuk dalam 20 tu. Cuma hak 20 hak 8 tu tak masuk dalam 20. 8 masuk dalam 20, 20 tak masuk dalam 8. Sebab dia 8 saja. Tapi janganlah memperendahkan pula sebab kemungkinan kawan ni kata tak, saya ikut dengan sunnah Nabi SAW, kalau dia pegang dengan benda tu tak ada masalah. Jawapan tu lah. Ada tadi kami baca pagi tadi, ada seorang imam ataupun Sadah Ali Ba'alawi, Ali Abi Alawi, Sadah Bani Alawi lah, cucu-cucu Nabi ni. Ada seorang Syiah mai tanya dekat dia. Syiah ni duduk di Madinah. Mai tanya dekat seorang di kalangan habaib ni, apa pandangan kamu tentang Syiah dengan Ibadiyah? Apa pandangan kamu? Syiah dengan Ibadiyah. Ibadiyah ni satu kelompok
yang mengikut Ali ibnu Ibaq, kan? Ali bin Ibaq. Dan mereka ni punya pandangan apa pandangan apa? Kafir orang yang dia kata mukmin ni boleh jadi seorang tu muwahhid tetapi dia tidak mukmin, dia tidak muslim, tidak mukmin. Nah, dia tidak beriman tapi dia tauhid kepada Allah Taala. Mana ni? Dan dia mengkafirkan banyak di kalangan para sahabat, antaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikafirkan oleh mereka. Golongan Ibadiyah ni, berat depan. Jadi ditanya oleh puak Syiah ni, tanya kepada seorang Habib ni. Seorang sadah Ali Abi Alawi. Bani Alawiyin lah, tanya, apa pandangan kamu tentang Syiah dengan Ibadiyah? Dia kata, Ba'rah, syaqaq al-Ba'rah syaqaqna nisfain, dia kata apa dia? Muqassamatun shiqqain, dia kata, atau nisfain. Dia kata, maksudnya Syiah dengan Ibadiyah ni macam mana pandangan kamu? Dia kata, tai unta bahagi dua. Itu dia. Dia kata Syiah dengan Ibadiyah ni, dia kata tai unta bahagi dua. Itu jawapan dia. Jawapan paling padu sekali tu. Padu gila. Padu. Dia tak ada obat banyak-banyak. Pandangan saya, mereka adalah seorang yang Muslim. Tak ada. Tai unta bahagi dua. Dua-dua tai. Faham? Jadi tak ada apa. Keluar pula bukan pada orang, keluar pada unta pula tu. Memang habislah. Teruk pada unta lagi. Kalau unta binatang yang tak ada akal, ni tai kepada binatang tak ada akal. Tu. Habis. Ba'rah dia panggil. Dia tak panggil dengan tai manusia, kawan-kawan keluar daripada orang yang berakal lagi. Tak, ni tak ada. Tak tahu daripada mana. Jadi Imamul Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitabnya yang agung Ihya Ulumuddin, "I'lam anna as-sawma salasu darajatin." Tahuilah bahawa sesungguhnya puasa itu ada 3 darjat. Tamam? Saumul umum, puasa umum, saumul khusus, puasa khusus, saumul khususil khusus, puasa khususul khusus. Wa amma saumul umum, manakala puasa umum adalah apa maknanya? Fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluh. Yaitu yang menahan perut dan kemaluan daripada melaksanakan syahwat yang berkaitan dengannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Ihya. Ini maksudnya sebelumnya disebut. Kita nukil yang ni. Itu puasa umum. Kita puasa yang mana satu ni? Tengok balik lagi. Kita ni hak mana satu puasa kita? Puasa umum kah? Puasa khusus kah? Puasa khusus. Karena kalau orang yang puasa umum, dia tidak akan masuk dalam puasa khusus. Tapi kalau orang tu puasa khusus, maka dia masuk dalam puasa umum. Puasa umum dia dapat juga. Dan dia lebih khusus lagi. Tamam? Puasa khusus, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi 'anil asam. Puasa khusus ialah puasa orang yang menahan pendengarannya, penglihatan, lidah, pertuturannya, tangan dan kaki, yakni pergerakannya, dan seluruh anggota daripada segala dosa yang berkaitan. Jadi maknanya bukan dia jaga itu saja. Dia juga jaga perut dan juga kemaluannya daripada melakukan yang diharamkan pada waktu siang Ramadan. Lagi takut ada orang dia baca salah. Dia kata saya ni bukan puasa umum dah. Saya bukan tak makan tak minum. Saya makan saya minum tengah siang tapi saya jaga perut, saya jaga mata saya. Ni pedia ni. Maksudnya dia tak buat pasal syariat. Dia kata saya puasa hakikat je. Puasa hakikat saya dengan cara apa? Dengan cara saya tak tengok yang tak elok. Saya tak cakap yang tak elok. Sebab tu duk makan kat kedai mamak. Beli nasi bungkus. Lepas tu makan. Puasa 16, puasa 19. Cerita tu. Barkoba. Kan? Jadi, makan pada waktu siang. Jadi, orang tak faham ni. Orang yang puasa khusus, puasa umum pun dia lakukan. Cuma dia lebih khusus daripada yang umum tadi. Dia puasa macam orang awam, macam lain. Dan dia juga ada tambahan khusus. Iaitu, dia bukan hanya tahan lapar dan dahaga, tetapi dia menahan juga seluruh anggotanya daripada melakukan yang diharamkan Allah. Ini puasa khusus. Baik, kita buat tak macam tu? Waktu Ramadan kita jaga tak lidah kita daripada mengumpat orang? Waktu Ramadan kita jaga tak kita punya mata kita daripada melihat yang tidak sepatutnya? Melihat bukan yang haram saja. Bukan melihat yang haram, maknanya melihat perempuan tak pakai baju.
Nah, orang perempuan pula melihat lelaki tak pakai baju. Tak. Melihat yang haram juga dengan cara melihat orang dengan pandangan rendah. Itu haram. Nah, ataupun melihat dengan pandangan yang buruk, sangka. Tengok orangnya buruk sangka dah. Tengok orang tu buruk sangka. Dengan pandangan mata dia saja tadi masuk ke hati dia untuk buruk sangka dengan orang. Yang ni pun ditinggalkan. Dia tak akan buat benda tu. Tamam? Wa amma saumu khususil khusus. Manakala puasa khususul khusus pula ialah dengan maksudnya apa dia? Fasaumul qalbi 'anil hadmid daniyah wal afkarid dunyawiyah wal afkarid dunyawiyah. Nah, wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين. Tamam? Kata puasa khusus, makna puasa ini adalah menahan hati daripada memikirkan perkara kerendahan dan keduniaan, serta menahan daripada menyibukkannya kepada selain Allah Ta'ala secara total. Nah, saya tulis itu sebab tubuh dalam kurungan total tu, sebab takut orang baca total. Nah, secara total, tanpa total ni. Total lagi. Secara total. Nah. Jadi secara total. Tutup habis semua hati dia daripada dipikirkan perkara kerendahan. Apa saja kerendahan. Hatta dalam hati ni waktu puasa, makanan pun tak terlintas dalam fikirannya. Kenapa? Kerana dan ni tu benda-benda. Itu kita duk fikir. Tengah hari duk fikir lah. Apa tak gini. Habis. Tahu dah tu bukan khusus lah. Kita tahu dah. Tak usah duk sembang lah. Tengah hari dah fikir lah. Bazar Ramadan mana nak kena pergi hari ni? Nah, bazar Ramadan ni pergi, dia kata tiap-tiap hari pergi. Semua kedai beli dah haram tak sedap, dia kata kedai tu tak pergi. Nak pergi pula petang. Pergi pula beli balik kedai tadi malam dia tutup. Sebab apa? Sebab iblisnya lagi banyak waktu tu. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau orang ditanya kepada Nabi, tempat apa yang paling baik dalam muka bumi? Dan tempat apa yang paling buruk dalam muka bumi? Kata Nabi, tempat yang paling baik. Nah, Nabi tak tanya. Nabi kata tak tahu, la adri. Saya tak tahu. Nabi tanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, tempat apa yang paling baik dan tempat apa yang paling elok dan tempat apa yang paling tak elok? Sayyidina Jibril kata, la adri. Aku pun tak tahu. Ni la adri ni, saya tak tahu ni adalah warisan. Sebab tu kalau alim jawab la adri, kalau orang tanya soalan dia kata saya tak tahu, maka dia tahu. Dia tahu kata dia tak tahu. Faham? Daripada buat pala tahu. Ni yang masalah. Sebab tu la adri ni ada orang kalau dia dengar tok guru jawab saya tak tahu, patut dia kena syukur. Kata alhamdulillah dapat seorang yang tahu kata dia tak tahu. Tu ilmu tu. Nah. Ni ada orang yang dia tak tahu kata dia tak tahu, patut dia buat pala tahu. Jawab semua benda dia nak jawab. Ini yang masalah. Lepas tu guru-guru kami kalau kami nak keluar, nak balik je. Maulana Syekh Yusri kalau nak balik. Syekh Ahmad Mamduh. Para guru kami kalau jumpa aja salam, kami dah nak balik. Nak balik ke Malaysia. Ataupun kebanyakan yang saya jumpa lah sebelum tu. Saya jumpa kalau orang-orang yang nak balik Malaysia pergi jumpa dengan Syekh, Syekh akan pesan. Dia kata kalau balik nanti sebarkan apa yang kamu tahu. Dan kalau kamu tak tahu, kamu kena jawab saya tak tahu. Itu dulu pesan. Kerana ini warisan. Dan ini tidak akan ada kepada orang yang tidak berguru. Orang yang tak berguru dia tak akan jawab dia tak tahu. Dan dia malu jawab tak tahu. Kerana dia akan anggap kata aibnya tak tahu. Takkan pergi mengaji jauh-jauh. Duk baca kitab apa semua tak tahu. Lagi ada orang pula duduk dalam majlis pula dengar kata dia pun tak tahu. Aku pun tahu, dia tak tahu. Aku tu pula. Sebab tu kadang-kadang sebahagian alim kadang dia jawab soalan dan tersalah. Soalan tu senang je bagi seorang penuntut ilmu. Dia kata, senang soalan tu. Macam mana Tok Guru jawab salah? Kata para masyayikh, kenapa Tok Guru jawab salah? Kerana Tok Guru banyak masalah dalam kepala. Macam-macam masalah dia, dan kadang masalah tadi bersamaan dengan apa yang ditanya tu. Sebab tu kadang dia tersilap jawab. Kamu pula, hak yang tahu tu, hak tu je kamu tahu. Jadi masalah tak apa nak banyak. Tahu hak tu saja. Jadi macam mana nak banding dengan Tok Guru tadi? Dia duk banding dengan salahnya guru. Ketika tu dia duk ingat kata, Tok Guru ni tak tahu. Macam dia tahu. Ini yang berlaku pada orang-orang muda zaman lah yang baru dapat ilmu. Orang panggil macam kanak-kanak baru dapat pedang mainan. Dia ingat hak tu lah paling tajam dalam dunia.
Ha? Pak dia tahu pak dia dah kerih. Lagi sakan. Pedang hak pak dia ada lagi sakan ni, tapi dia baru dapat kedai hak RM2 punya pedang. Hak tu dia pening syok dah. Tunjuk habis kat orang macam tu. Saya kecil-kecil tu kan. Masa ayah pergi beli tu ni. Baik. Telah dikira berbuka puasa bagi puasa yang ketiga ini dengan sekadar berfikir kepada selain Allah Ta'ala. Itu dia. Orang yang puasa ketiga, puasa khususul khusus, fikir lain daripada Allah ya. Buka puasa dah. Dikira buka puasa dah. Habis dah puasa dia itu. Ha? Betul tu. Dan juga hari akhirat. Kalau dia fikir lain daripada Allah dengan hari akhirat, maka dia dah dikira sebagai buka puasa dah pada waktu tersebut. Macam tak puasa. Juga terbatal jika berfikir tentang dunia melainkan dunia yang membawa kepada kebaikan agamanya. Tamam? Dunia yang bawa kepada kebaikan agamanya, itu tak apa. So dia fikir tentang duit dia tahun bulan ni tak apa nak cukup ni. Bukan kerana tak boleh beli apa ni, tak boleh beli baju raya, tak. Dia kata takut tak boleh bayar zakat pula tahun ni. Bayar zakat. Ataupun tak boleh menggembirakan isteri dan anak-anak dia dengan kebaikan. Yang tu termasuk dunia akhirat juga tu maksudnya. Kenapa? Karena menggembirakan orang untuk apa ni, itu termasuk daripada minad din maksudnya. Termasuk daripada agama. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah mengatakan bahawa inilah maksud kepada hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, rawahul Bukhari wa Muslim wan Tirmizi wan Nasa'i wad Darimi. Puasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Apa makna dia? Yaitu seseorang itu ketika berpuasa dan memandang kepada Tuhannya. Ini kalau kita tengok sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati dengan nampak anak bulan. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani terjemahkan dengan makna yang hakiki, dengan makna hakikah. Nah, yaitu apa dia? Seorang itu akan berpuasa, dikira berpuasa ketika berpuasa dan memandang kepada Tuhannya, dan ini adalah merupakan ibadahnya sepanjang berada di muka bumi Allah Ta'ala. Sumu li ru'yatih. Sumu li ru'yatih maksud dia apa dia? Sum li ajli ru'yatih, li ajli ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. Kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbuka juga karena memandang kepada Tuhannya adalah dengan maksud setelah dia kembali ke alam akhirat, maka itulah perayaan sebenar baginya, yaitu ketika bertemu Tuhannya yang maha agung. Jadi moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita dengan puasa hakiki secara berterusan sehingga kita bertemu dengannya. Tamam. Yang tu habis, selesai dah. Kita dah lebih masa dah. Nah, nanti kita janjikan. Habis dah. Nah, yang last kita baca ni, setiap makhluk berpuasa dengan cara masing-masing ni. Saya ada sebutkan di sini tentang cara bagaimana mereka berpuasa. Dan nak bagi tahu kata setiap makhluk melakukan apa yang diarahkan Tuhan kepada mereka, tanpa mengubah sedikit pun dan tanpa bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala arahkan. Contoh, kan imsak maknanya apa, di puasa maknanya imsak, menahan diri. Ya, menahan diri daripada melakukan yang dilarang oleh Allah. Menahan diri daripada mengeluarkan diri daripada hak yang telah ditetapkan Allah. Makhluk manusia inilah yang paling suka bercanggah. Cuba tengok makhluk lain. Kenapa gunung hak kita nampak depan mata kita, bukit hak nampak depan mata kita, tiap hari duduk kat situ, tak bergerak-gerak. Boleh bergerak tak gunung? Tanya. Boleh. Karena dia makhluk. Dia tahu gunung bergerak apa? Dia kali bergerak kan ada kaki. Ada benda bergerak tak ada kaki pun. Air sungai bergerak ada kaki. Air sungai bergerak. Angin bergerak ada kaki. Mana ada kaki? Kalau bergerak dengan sebab kaki, kira sungai tak boleh disebut bergerak. Bila sungai apa dia? Mengalir. Gerak lah tu. Pasal kita. Nama dia mengalir. Dia guna dekat ayat. Tak faham? Jadi apa ni? Bukit kita nampak depan mata kita tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Karena Allah suruh dia tetap. Bukit Uhud pernah bergerak karena nak ikut Nabi. Maka Nabi kata, tak payah bergerak, kamu duduk di situ. Sebab tu Bukit Uhud yang asalnya dah bergerak sikit daripada tempat asal dia. Kalau Nabi tak halang, Bukit Uhud akan duduk di sebelah Masjid Nabawi. Dia akan bergerak sampai ke Madinah. Jadi bukit bergerak. Dan pergerakan gunung berapi, gunung-gunung yang kita tahu secara makruf dalam ilmu geografi,
Kita tahu kata akan ada pergerakan gunung. Gerakan tu yang kadang-kadang boleh jadi gempa bumi dan seumpamanya. Jadi pergerakan dalam tanah. Tapi kenapa bila akan bergerak tadi? Bila diarahkan Allah, baru dia bergerak. Bukit tak bergerak. Sayap bulu burung nipis, ringan dan dia terbang. Kenapa dia boleh terbang? Karena dia mengikut arahan Allah. Karena dia disuruh jadi ringan, maka dia ringan. Dia tak akan jadi berat. Pemberat pula benda yang besi, dia kena jadi berat. Dia tak akan tukar jadi ringan. Kenapa? Karena mengikuti arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap di kalangan ini mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka bercanggah dengan arahan Allah adalah manusia. Maka apa yang akan menghalang dan melawan dengan ego manusia ni? Dia kena buat lawan benda yang bercanggah dengan jiwa dia sendiri. Dan apa benda yang akan menanam? Dia seperti mana pokok akan tumbuh dengan diletak dengan baja. Dan baja ni bukan mesti baja elok. Tik ayam pun dia akan naik pokok. Macam tu juga kita ni, dia akan tumbuh ego dalam diri kita ni. Kalau kita selalu tabok dengan bajanya ke dalam perut kita. Masuk dalam ni makanan banyak seumpamanya menyebabkan kita akan jadi semakin ego, sombong dan seumpamanya. Hingga disebutkan perut kita ni menjadi maqabir al-hayawanat. Kubur bagi binatang. Maka kita pun jadi macam binatang yang kita makan. You are what you eat. Kamu dengan apa yang kamu makan. Maka kita jadi macam yang kita makan tersebut. Apa yang akan menghalang ego tadi? Yang menjaga daripada perkara tersebut? Puasa. Puasa yang akan jaga daripada tadi. Jadi kita baca laju. Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah menyebutkan bahawa ketahuilah olehmu wahai saudaraku, sesungguhnya puasa itu jika dikira umum kepada semua yang wujud, maka ianya merangkumi seluruh makhluk yang wujud. Ini kerana di antara maksud puasa ialah menahan seluruh perkara yang wujud serta mengikatnya keluar daripada tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Ini makna imsak. Jika kita perhatikan seluruh makhluk yang wujud ini pasti terikat dengan tugas masing-masing. Kamu perhatikan benda yang berat, ianya tidak akan berpindah randah dengan sendirinya kerana tugasnya perlu menetap. Manakala yang ringan pula tidak terangkat dengan sewenang-wenangnya. Kesemuanya telah terikat dengan tugas masing-masing, tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tanpa menyalahinya. Itu puasanya mereka. Begitulah sepatutnya bagi seorang hamba yang berpuasa. Sepatutnya dia mencontohi puasa makhluk yang lain, yang sentiasa mengikuti arahan dan perintah tanpa banyak bersoal dan membantah. Maka jika dia telah membebaskan dirinya daripada belenggu kehambaan kepada nafsunya dan ikut egonya, berhaklah dia mendapatkan ganjaran seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala fi kulli ramadhana utaqa'a minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada setiap Ramadan terdapat hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka. Kenapa? Karena mereka telah membebaskan diri mereka daripada kehambaan kepada makhluk. Maka Allah membebaskan mereka daripada neraka. Moga kita termasuk dan dibebaskan oleh Allah, ya termasuk yang dibebaskan oleh Allah daripada nerakanya pada bulan Ramadan ni. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap malam ada hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Allah dah sebut dah, ini bebas daripada api neraka. Ini bebas daripada api neraka. Ini bebas daripada api neraka. Dan moga kita ditunjuk pada malam itu. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tamat juga khatam kitab kita. Itu saya baca juga tadi untuk khatam kitab ni secara sempurna. Kita baca berapa kali kitab ni? 4 kali Ramadan. 4 kali Ramadan dah. 4 kali Jumaat. 3 kali Jumaat. Asal lebih kurang 4, 5, 6. Oh sebelum Ramadan lagi ya. 8 kali kita baca. Alhamdulillah tamat. Saya nak bagi satu amalan kepada ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, juga kepada para hadirin semua yang ada dalam live kita pada hari ini. Amalan mujarrab yang dilakukan oleh para masyayikh, para ulama ketika Ramadan yang Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jumaat terakhir ni, hari ini Jumaat terakhir ni. Jadi kita nak kena buat apa Jumaat terakhir ni? Ini dengan krisis pada zaman lah, dengan keuangan dan seumpamanya. Moga-moga dengan amalan ni akan diberikan barakah kepada harta kita insya-Allah.
Dan apa sahaja yang kita ada. Berkat ni bukan mesti duit kita akan bertambah jadi beranak tak. Berkat ni maknanya kebaikan tu akan bertambah. Kita akan rasa cukup, dicukupkan oleh Allah Ta'ala dengan semua segenap sudut. Dan ni perkara ni mujarab berlaku. Nah, kalau kita amalkan dan kena yakin dengan sungguh-sungguh. Ini saya tulis dah depan ni. Ini amalan yang dilakukan oleh para masyayikh ketika bulan Ramadan. Itu ditulis ini di atas kertas. Yang ditulis di atas kertas. Tulis apa? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ghaniyul aziz. Tulis macam tu. Kemudian tulis in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa khalila ma tashkurun. Ini bawah ni surah Al-A'raf atas surah Taghabun. Ha? Ditulis macam ni. Kemudian tulis di tepi sengit macam tu. Wallahu syakurun halim. Kemudian tulis hak ni alimul ghaibi wasyahadah. Tulis balik macam ni. Jadi macam mana nak tulis? Tulis macam ni lah. Ha, ni macam ni. Alimul ghaibi wasyahadah, tulis macam ni lah. Tapi hak ni tulis di sini macam ni ya. Kita kat kertas lah apalah ni, tulis kat papan putih. Jadi tulis kat kertas, kita kena tulis bagi dia terbalik ni. Lepas tu Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Tulis yang ni. Ni hari Jumaat ni, siang ni tulis. Tulis dan kemudian letak dalam beg kita. Letak dalam beg. Insya-Allah rezeki akan diberkati. Insya-Allah. Nah. Ini amalan yang dilakukan oleh para masyayikh, para guru dalam Ramadan yang terakhir ditulis ini dan kemudian diletakkan dalam beg kita. InsyaAllah. Ini santri-santri boleh beramai. Nah, hak tak santri pun boleh beramai. Nah, jadi tambah duduk di pondok ni tak payah duduk ada masalah lah buat duit-duit ni. Tulis. Ini buah dalam beg kita insya-Allah. Allah Taala akan berkati rezeki kita insya-Allah taala. Tamam? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ghaniyul aziz. Jadi tulis atas kertas. Ada kertas. Tulis atas kertas tu kataan ni. Nanti lipat, bubuh dalam beg kita. Selagi mana kertas ni ada dalam beg dia, insya-Allah akan diberkati rezeki. Selagi mana kertas ni ada dalam beg dia. Boleh? Jadi amalkan dan saya ijazahkan kepada semua dengan amalan tersebut dan moga-moga kita semua dapat manfaatnya insya-Allah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.